Okey, kita terus saja ingin mendapatkan perkembangan terkini tentang banjir di Pahang bersama dengan Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Pahang, Tuan Wan Muhammad Zaidi, Wan Isa. Hello Tuan. Tuan boleh dengar saya di sini? Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Tuan. Okey Tuan, terima kasih bersama dengan kami di MHI. Tuan, kita nak tahu sedikit sebanyak perkembangan terkini berkaitan dengan kerja-kerja penyelamatan mangsa-mangsa banjir yang berlaku di Pahang. Silakan Tuan. Baik, terima kasih. Kerja-kerja penyelamatan di Pahang kita teruskan pada hari ini, iaitu yang mana sehingga hari ini hingga pukul 7 pagi hari ini, iaitu sebanyak 9,506 mangsa telah diselamatkan dan dipindahkan ke seluruh PPS Negeri Pahang, yang mana telah dibuka sebanyak 145 PPS seluruh Negeri Pahang. Okey. Yang mana kalau kita lihat keadaan banjir, dia melibatkan hampir keseluruhan daerah di Negeri Pahang lah, iaitu 9 daerah, iaitu melibatkan di Kuantan, Temeloh, Maran, Jerantut, Rompin, Pekan, Lipis, Raub dan juga Bentong. Okey. Ya. Okey, dikabarkan juga hari ini dan esok cuaca agak buruk di mana banjir masih lagi berlaku, paras air dikatakan berada pada tahap yang hampir bahaya. Jadi apakah secara keseluruhannya perancangan yang disediakan oleh pihak Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia untuk memastikan keadaan ini terkawal? Silakan Tuan. Baik, bagi melancarkan kita punya pengurusan dan juga penyelarasan operasi Jabatan Bomba untuk menyelamatkan mangsa-mangsa dan membuatkan kerja-kerja pemindahan mangsa ke PPS, Jabatan Bomba pada dasarnya telah membuka satu bilik gerakan operasi bomba di Ibu Pejabat Bomba Negeri Pahang lah. Baik. Ya, jadi di sini kita kawal keseluruhan kerja-kerja dan juga kita menyelaras semua daerah yang terlibat dengan banjir. Dalam masa yang sama juga, Jabatan Bomba membuka beberapa pusat kawalan di 3 zon bomba, iaitu di Balai Bomba Indramayu Kota untuk zon 1, manakala di Balai Bomba Maran untuk zon 2 dan di Kuala Lipis untuk zon 3. Ya. Jadi Okey, yang begitu ketara yang perlu kita cakna dengan keadaan keselamatan di sana. Mungkin Tuan boleh kongsikan supaya kita semua lebih tahu untuk berjaga-jaga dalam setiap keadaan yang boleh memberikan risiko keselamatan. Baik, kalau kita tengok sekarang pattern peningkatan air sungai ataupun banjir semakin meningkat. Jadi apa yang perlu diambil tindakan oleh masyarakat dan juga orang-orang ramai supaya mereka lebih peka kepada info-info yang terkini berkaitan dengan keadaan banjir dan juga cuaca. Kalau kita tengok keadaan cuaca di luar pun masih lagi hujan dan sebagainya. Jadi mereka perlu bertindak lebih awal sekiranya rumah mereka telah dinaiki air supaya mereka boleh bertindak keluar ataupun pindah ke pusat-pusat pembinaan yang telah disediakan dengan segera. Ini adalah amat penting ya. Kalaulah mereka tunggu sehingga keadaan jadi lebih sukar, yang mungkin ini akan mengakibatkan kelewatan dalam untuk menyelamatkan mereka, kerana pihak pasukan penyelamat perlu menumpukan kepada lebih ramai orang. Okey. Jadi untuk menyelamatkan mereka mungkin mengambil masa dan sebagainya, sebab kita adalah keadaan yang terhad dan sebagainya. Jadi kita menggalakkan supaya mereka peka dan berpindah dengan segera tanpa Baik, terima kasih Tuan. Kita ucapkan dan kita harapkan yang terbaik untuk pasukan Tuan juga bagi menjalankan tugas-tugas keselamatan. Itu dia Tuan Wan Muhammad Zaidi, Wan Isa, Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Pahang, berkongsi dengan kita tentang keadaan semasa, tentang keadaan penyelamatan yang telah pun dilakukan di kawasan Pahang. Kita harapkan yang terbaik dan tolong patuhi segala yang telah pun dikeluarkan oleh pihak-pihak yang sepatutnya. Okey? Baik, kita nak berganjak untuk berbual secara dalam talian juga bersama dengan Yang Berhormat Datuk Seri Shahniza Samsudin, Pengerusi Jawatan Kuasa Perpaduan Kebajikan Masyarakat Pembangunan Wanita dan Keluarga Negeri Pahang. Bagaimana dalam usaha untuk menjaga kebajikan rakyat ketika diuji dengan musibah seperti ini. Baik, di talian Datuk Seri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Okey, Baik, Datuk Seri. Datuk Seri, kita lihat memang membuatlah bagaikan liputan langsung ya perkembangan untuk dipaparkan di media sosial peribadi untuk menunjukkan bagaimana menyantuni mereka yang terjejas ini. Mungkin dapat Datuk Seri kongsikan situasi terkini dan pengalaman bersama dengan yang terjejas, silakan. Terima kasih kepada MHI lah kerana menghubungi saya. Dan memang ya sejak daripada pagi semalam saya bersama-sama dah turun padang. Kalau boleh tengok, saya buat beberapa live di Facebook saya, dan live saya yang pertama pagi semalam dah viral, mendapat tontonan lebih 272,000 tontonan dan lebih 2,000 lebih shares ya. Sebenarnya keadaan di Maran semalam memang agak mengejutkan kami semua. Yang di luar jangkaan, ada tempat yang tak pernah dinaiki air ya. Dan Bandar Maran sendiri semalam dinaiki air lah, dan saya sendiri dapat mengharung air kat pagar pinggang sebenarnya semalam ya. Untuk apabila saya lalu tu saya dimaklumkan ada seorang orang tua warga emas berbangsa Cina yang terperangkap dalam sebuah kedai ya. Dan memang masa itu pasukan penyelamat memang agak sibuk lah nak menyelamatkan ramai orang seperti mana yang dikatakan oleh bomba tadi, dan kami terpaksa menunggu sedikit bantuan sampai untuk menyelamatkan mangsa tersebut lah ya. Dan semalam memang sehingga malam saya masuk ke kawasan dan sebagainya, dan di sebelah malam bila saya nak keluar dah tak lepas keluar, dan saya terpaksa melalui jalan ladang. Itu pengalaman saya lah. Okey, bagaimana dengan usaha itu dilanjutkan untuk hari ini, kerana dikabarkan mereka masih lagi memerlukan bantuan dari segi makanan dan sebagainya. Mungkin Datuk Seri boleh kongsikan. Maaf, Datuk Seri boleh kongsikan. Sewaktu semalam saya dapat pergi ke beberapa pusat-pusat pemindahan, memang saya tengok ramai mangsa yang selai sepinggang kerana air naik agak deras ya, laju cepat, jadi ramai yang selai sepinggang, terutamanya kaum wanita yang memerlukan keperluan. Kita fahamlah orang wanita ya, dan anak kecil yang memerlukan lampin pakai buang, OKU memerlukan lampin pakai buang, dan makanan kering. Ini kerana mungkin bukan saya nak kata kelewatan agensi, tapi sebab anggota agensi hantar bantuan kita pun terlibat dengan banjir, dan ada yang tersekat, tak dapat nak ke pejabat dan sebagainya. Dan memang kita sangat memerlukanlah sekiranya ada mereka yang hendak memerlukan bantuan, tetapi kena melalui pusat kawalan operasi bencana di daerah kita lah. Baik. Jadi bagaimana perancangan bantuan untuk hari ini? Datuk Seri dapat berisi pandangan dan komen? Baik, saya rasa hari ini mungkin koordinasi itu telah pun dibuat oleh pusat kawalan operasi bencana dan agensi-agensi yang berkaitan, dan saya sendiri malam tadi pun telah mula menerima sumbangan-sumbangan daripada kawan-kawan. Contohnya Yang Amat Berhormat Menteri Besar sendiri telah pun menghantar 100 kotak face mask ya. Sebab face mask ni pun saya lihat di PPS dia orang dah tak pakai face mask. Kita SOP dalam COVID ni kena jaga juga kan. Jadi dah hantar face mask, dan pagi ni pun akan hantar lagi beberapa keperluan yang mana sukarelawan kita akan membantulah sebab kita tahu ya anggota-anggota keselamatan kita sibuk dalam tugas menyelamat, jadi sukarelawan kita akan membantu menghantarkan bantuan-bantuan seperti mana yang saya sebutkan tadi. Dan ada juga kawan-kawan macam kawan rakyat yang kawasan ni tak berapa terjejas teruk, macam Yang Berhormat Datuk Seri Muhammad Shakar semalam pun dah hantar bekalan makanan kepada kami di Maran. InsyaAllah pagi ni saya bersama sukarelawan akan cuba mengagih-agihkannya lah ke pusat-pusat pemindahan sebentar. Semoga dipermudahkan. Terima kasih Datuk Seri Shahniza Samsudin, Pengerusi Jawatankuasa Perpaduan Kebajikan Masyarakat Pembangunan Wanita dan Keluarga Negeri Pahang, berkongsi pengalaman dan usaha membantu rakyat yang terjejas. Terima kasih. Betul, syabas dan juga tahniah diucapkan kepada tim Datuk Seri di atas kerjasama yang telah pun dilakukan ini, bantuan yang telah pun dihulurkan.